السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, dapat kita sama-sama berkumpul pada malam ni untuk kita menyambung perbahasan kita daripada kitab Bulughul Maram, yang mana sebelum ni kita masih lagi berada pada bab yang pertama, iaitu bab berkaitan dengan pembahagian air dan juga kesucian air. Dan bab ni mengandungi 13 buah hadis. Kita dah baca 9 hadis daripada bab yang pertama ni. Dan malam ni kita akan sambung hadis yang ke-10. Seterusnya kita akan masuk bab yang kedua, iaitu babul aniyah, iaitu bab berkaitan dengan bekas-bekas, iaitu bekas makanan ataupun bekas minuman. Jadi kita terus kepada hadis yang ke-10. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala jaa'a a'rabiyyu fabala fi ta'ifatil masjid fazajarahu an-nasu fanahahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada bawlahu amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bidhanubin min ma'in fa uhriqa alaihi. Muttafaqun alaih. Maksud hadis yang ke-10 ni daripada Anas bin Malik, sahabat Nabi ataupun pembantu Nabi yang telah bersama dengan Nabi lebih kurang 10 tahun. Dalam riwayat menyebutkan Anas bin Malik ni dihantar oleh ibunya ketika mana dia berusia 10 tahun. Dan Anas bin Malik telah berkhidmat kepada Nabi, jadi pembantu Nabi sehinggalah usia dia 10 tahun, sehinggalah usia dia 20 tahun. Maknanya 10 tahun, dan lepas pada tu Nabi pun wafat. Anas bin Malik dia kata Nabi SAW satu hari ja'a Arabiyyu, datang ke masjid Nabi itu seorang Arab Badui ataupun Arab pendalaman. Orang aslilah kita terjemah hari ni. Fabala fi ta'ifatil masjid. Orang pendalaman tu datang ke masjid Nabi. Masuk dalam masjid, dia buat apa? Dia masuk dalam masjid dan dia kencing di satu sudut daripada masjid tu. Ta'ifatin minal masjid, maksudnya bahagian daripada masjid di mana tak diketahui. Fazajarahun nas, maka orang-orang lain pun bangun untuk mengherdiknya, iaitu untuk memberhentikan dia daripada kencing tersebut. Fanahahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu perbuatan orang-orang ramai yang cuba untuk menahan dia daripada kencing ataupun marah terhadap perbuatan dia itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada baulahu, bila mana selesai sahaja Arab pendalaman tersebut ataupun Arab Badui tersebut daripada kencingnya,
amaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka telah memerintah Nabi sallallahu untuk membawa bidhanubim min ma, satu timba air. Satu timba ni lagi sikit pada satu baldi, maknanya satu timba itulah. Okay. Fa uhriqa alaihi, lalu disiramkan di atas air kencing tersebut. Okay. Hadis ni nak cerita pada kita apa dia? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim ni, seorang Arab Badui. Arab Badui ni Arab pendalaman yang memang perangai dan sikap kumpulan ni kasar. Maknanya dia ni orang yang kurang civic ataupun kurang akhlak kita sebut. Okay. Mereka ni bercakap dengan Nabi pun tak panggil Rasulullah, panggil Muhammad. Maknanya kita boleh nampak gersangnya mereka daripada tamadun tu. Kurangnya mereka tu pengetahuan tentang ketamadunan manusia kurang. Okay. Masuk dalam masjid, dan masjid Nabi ni kita kena faham, masjid Nabi ni lantainya tanah. Bukan macam masjid kita hari ni lah. Masjid Nabi lantainya tanah dan tiangnya daripada pokok tamar ataupun batang tamar, batang kurma. Okay. Datang dia kencing. Sebab apa datang kencing? Sebab itulah perangai dia, nak kencing-kencinglah di mana-mana pun. Itu perangai orang pendalaman, orang Arab pendalaman pada waktu tu. Sebab waktu tu bukan zaman moden macam kita ada tandas apa semua, tak. Bahkan hari ni kita pergi ke negara Arab pun, sebahagiannya perangai kencing merata ni bukan badui je, bandar pun buat. Okay. Mana nak tunjuk pada kita itu suasana. Okay. Dan kita boleh tengok di Mesir, di Jordan. Mesir ni nak kata Arab, taklah Arab. Sebab kita kena tahu sejarah orang Mesir ni dia bukan orang Arab. Cuma dia bangsa yang bercakap dengan bahasa Arab. Orang Mesir ni kita panggil bangsa Qibti. Cuma orang Melayu kita nampak negara tu bercakap dengan bahasa Arab, kita panggil orang Arab lah. Okay. Sebenarnya yang betul-betul Arab ni ialah orang mana? Orang-orang yang berada di semenanjung tanah Arab. Hari ni Arab Saudi, Qatar, UAE tu tulen Arab. Adapun negara-negara sekitar tu, Jordan pun, Mesir ke, Tunisia ke, Libya ke, ni ialah bangsa yang sudah bercampur dengan Arab. Mereka bukan asal bangsa Arab, tapi mereka bercakap dengan bahasa Arab. Cuma nak sebutnya, budaya kencing merata tu menjadi kebiasaan dan tak pelik sampai ke hari ni pun. Sampai ke hari ni pun. Okay. Jadi masuk dalam masjid Arab Badui ni kencing. Perbuatan kencing dalam masjid itu bagi orang Madinah memang perbuatan yang kurang ajar. Sebab orang Madinah telah tahu tentang kesucian masjid. Nabi dah sebut dah tentang kesucian masjid itu sendiri. Okay. Maka Nabi SAW tengok orang bangun nak tahan dia, Nabi pun larang orang-orang ramai itu. Okay. Supaya tidak kacau Arab Badui itu kencing, biar dia kencing puas-puas. Biar dia kencing puas-puas. Bila mana falamma qada baulahu, selesai dia daripada kencing, Nabi perintahkan seorang sahabat ataupun mana-mana sahabat yang ada tu bawa satu timba air, sembah di atas tempat Arab Badui itu kencing. Okay. Dalam hadis ni nak kait dengan tajuk yang kita bincang ni, pertama cara bersih air kencing manusia ialah dengan menyimbah air mutlak ataupun mana-mana air yang bersih lah ke atas air kencing tersebut sehingga hilang kesannya, baunya dan warnanya. Dengan sebab masjid Nabi tu masjid daripada lantainya ialah tanah, jadi tanah ni dia mudah menyerap. Bila mana hilang, hilanglah. Dah sembah air hilang. Adapun kalau masjid kita hari ni, kapeknya perlu dijemur, kapeknya perlu dibersihkan, bahagian tu perlu dikeringkan sehingga betul-betul hilang. Tak ada bau apa. Itu dipanggil sebagai bersih dan suci. Itu yang kita boleh kaitlah, yang paling jelas sekali dalam hadis ni. Yang kedua, kita boleh tengok hikmah Nabi dalam menegur orang-orang yang tidak sempurna kefahaman agamanya. Arab Badui ialah orang Arab yang memang kurang akhlak. Kalau Nabi tegur dengan cara kasar ataupun Nabi tegur dengan cara marah, adakah itu dipanggil dengan cara hikmah? Kita kata tidak hikmah. Sebab tu Nabi larang sahabat-sahabat kejar dia ataupun tangkap dia. Larang. Sebab apa?
Para ulama sebut yang pertama, kalaulah Arab Badui tu dikejar ketika mana dia sedang kencing, apa jadi pada masjid tu? Seluruh masjid dia akan kencing. Dia akan jadi kencing berirama, lari habis satu masjid sambil duduk kencing. Jadi nak kena timba air banyak lagi. Jadi bagi dia kencing, settle situ. Dan Nabi tak marah. Dan banyak lagi lah hadis-hadis Nabi berkaitan dengan pergaulan Nabi dengan Arab Badui ni cukup banyak. Maknanya ini salah satu hadis Nabi yang menunjukkan ta'limun Nabi. Cara Nabi ajar agama. Nabi tak marah sebab Nabi tahu marah pun tak ada guna. Sebab dia ni orang pendalaman. Jadi kita tunjukkan cara yang betul. Tunjukkan cara yang betul. Sebab tu kau tengok ada satu hadis. Ni saya nak bagi contoh pergaulan Nabi dengan Arab Badui. Ada satu hadis tu tak silap riwayat Imam Ahmad. Seorang Arab Badui mari jumpa Nabi. Dia dah Islam dah. Mari jumpa Nabi, dia tanya Nabi ataupun dia cakap dengan Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah." Dia elok sikit lah pada yang ni. Sebab dia pun dah pandai sebut Rasulullah. Dia kata, "Wahai Rasulullah, berikanlah kepada aku kalimah-kalimah yang menguntungkan aku." Menguntungkan aku. Maknanya beri manfaat pada aku. Maka kata Nabi SAW, sebutlah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Empat kalimah. Dia dapat 4 tu, dia pun berlalu pergi. Dia berpaling tinggalkan Nabi. Terima kasih orang tak ucap. Terus pergi. Tapi dia pergi tu dalam keadaan duk fikir lagi, untung ke apa yang Nabi beri pada aku tu. Tiba-tiba dia duk bilang Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Semua 4 kalimah ni puji Tuhan. Tak ada pun puji dia. Dia rasa rugi kalimah tu sebab tak ada sebut nama dia. Dia patah balik jumpa Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah, 4 kalimah ni kamu kata untung, tak ada untung pun. Aku sebut nama Tuhan, tak ada sebut nama aku. Aku nak yang ada sebut sikit nama aku." Maka kata Nabi SAW, ketika mana Allah Ta'ala mendengar kamu sebut Subhanallah, Allah Ta'ala kata, "Irhamhu," rahmatilah orang yang sebut tu. "Alhamdulillah." Bila mana dia sebut Alhamdulillah, maka engkau berikanlah kepada orang yang sebut Alhamdulillah ni kemurahan Tuhan. Kemudian bila mana disebut La ilaha illallah, maka Allah Ta'ala akan jaga orang tu. Dan bila mana dia sebut Allahu Akbar, maka Allah Ta'ala akan ampunkan. Ighfir lahu. Bila mana dia dengar Nabi sebut macam tu, kalau kita sebut Subhanallah, Tuhan akan sebut rahmati dia. Kalau kita sebut Alhamdulillah, Tuhan akan kata berilah nikmat ataupun rahmat kepada dia. Kalau sebut La ilaha illallah, berilah kepada dia pengampunan. Bila mana dia tengok tu adil, 4 lawan 4 sama-sama untung. Cuma nak sebut pada kita tu perangai. Sahabat Nabi yang betul-betul sahabat Nabi, dia tak akan minta benda pelik-pelik macam tu. Cuma nak sebut itu cara Nabi, dan Nabi tak marah. Bila sebahagian riwayat kata bila mana dia datang balik tu, fadahikan Nabi pun ketawa tengok permintaan dia tu. Nak menunjukkan kepada kita betapa jaf ataupun betapa gersang lah nak sebutnya. Jadi hadis yang ke-10 kita baca tadi tu, air kencing orang dewasa dicuci ataupun dibersihkan dengan air biasa sehingga hilang baunya, warnanya dan rasanya clear. Dan dia termasuk daripada kalangan najis mutawassitah yang kita selalu belajar lah. Melainkan najis mukhaffafah ni adalah najis bayi lelaki yang masih lagi menyusu, dan cara kita bersihkan ialah dengan percikkan air, tak perlu simbah air. Contoh budak kecil yang belum sampai usia 2 tahun, menyusu saja, susu ibu dia, tak makan apa-apa, dia kencing. Sebab ada hadis, ada satu budak bayi kencing atas jubah Nabi. Maka Nabi Nabi risya alaihi, Nabi renjiskan. Renjis ni beza dia cuma basah bagi lembab je. Kalau uhriq ataupun subba, maksudnya basahkan sehingga basah lencung terus kan. Memang betul-betul basah. Itu beza dia. Seterusnya hadis yang ke-11. Wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uhillat lana maitatan wa daman, fa ammal maitatani fal jaradu wal hut wa amma ad-damati fal kabidu wat tihal. Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa fihi dha'f. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anak kepada Umar Al-Khattab, dia kata Nabi SAW sebut dihalalkan bagi kita semua dua jenis bangkai, dihalalkan untuk makan. Maknanya bangkai ni tidak disembelih ikut syar'i. Bukan kena sembelih sampai kena putus dua urat, tak perlu. Apa bangkai tu yang kita boleh makan? Al-jarad wal hut. Al-jarad wal hut maksudnya belalang dan juga ikan. Ikan tu hampir semua makanan laut lah. Menunjukkan kepada semua makanan laut. Dan ada sebahagian mengatakan ikan saja. Sebab yang jenis lain macam sotong semua tu keluar. Tapi secara umumnya kita ambil pendapat jumhur, semua haiwan yang ataupun binatang yang ada dalam laut tu semua kita boleh makan tanpa perlu disembelih ikut cara syar'i, tak perlu. Makan je lah. Okay. Dan belalang. Belalang ni ikut selera, nak makan, tak nak makan sudah. Okay. Cuma nak beritahu benda tu Nabi kata boleh makan. Ada orang jadikan dia sebagai makanan lah. Bila sebut belalang yang kaki panjang tu, ada pun yang mirip dengan belalang tak masuk dalam bab ni. Cengkerik ke apa benda ke, itu lain. Walaupun ada perbahasan para ulama kata setengah-setengahnya mubah, boleh dimakan. Tapi yang jelas dalam hadis sebut al-jarad. Al-jarad ni lah belalang. Belalang yang besar tu, yang biasa tu. Okay. Kemudian dua jenis darah yang boleh dimakan, al-kabid wat tihal. Al-kabid maksudnya hati, at-tihal maksudnya jantung. Ini perkakas dalam yang dibolehkan kepada kita untuk kita makan. Untuk kita makan. Okay. Cuma bila sebut bab ni, saya ada tengok 2-3 hari lepas orang duk share tentang hukum makan sotong. Sotong tu dia ada dakwat sotong sekali dalam lauk kita. Ini ramai orang duk tanya. Okay. Boleh tak boleh makan sotong dalam kuah? Kan sebahagian kita masak apa semua, kita tak perasan pun dakwat dia tu kadang-kadang ada lagi baki dia. Kita tak bersih, tak perasan. Kadang-kadang bila masak baru keluar. Haram tak? Sebab orang duk share tu kata haram. Okay. Haram ke tidak? Okay. Pertama sekali, yang mengatakan haram itu, ya ada. Sebahagian ulama yang kata haram tu memang ada. Maknanya tak boleh makan lah. Nak pegang pendapat tu. Okay. Tapi yang kedua kata tidak haram. Yang kedua kata tidak haram. Okay. Dan yang kata tidak haram itu ialah jumhur. Ramailah kata tak haram. Yang kata haram tu ialah minoriti. Minoriti daripada mazhab mana? Syafi'i. Dia agak teliti dalam bab tu. Sebab tu kita dah pernah sebut sebelum-sebelum ni pun, antara mazhab yang agak ketat sikit dalam bab makanan laut ni ialah mazhab Abu Hanifah. Sebab tu orang yang pekat dengan mazhab Abu Hanifah ni boleh katakan tak makan terus makanan laut. Orang-orang belah benua India, Pakistan apa semua ni, dia orang tak makan makanan laut sebab dia orang berpegang kepada pengharaman dalam mazhab dia. Apa sebab mazhab dia haramkan? Okey, itu kita kena tengok apa illah ataupun sebab yang menyebabkan pendapat mengatakan haram tu sendiri. Cuma bila mana orang duk share tanya. Okey. Cuma kalau kita tak perasan, ni alternatif saya bagilah. Dakwat sotong tu tak perasan, kita dah bersih cuci dah, tak perasan, masak baru keluar, tak apa, makanlah, tak ada masalah. Okay. Tapi kalau saja-saja tak buang, sengaja tak buang, itu tak boleh lah. Untuk keluar daripada khilaf, bersih bagi cuci sotong tu. Tapi kalau masak terkeluar juga dengan sebab tak perasan, maka benda tu dimaafkan dengan sebab tak perasan. Tapi bukan saja-saja pergi cari pula kat mana dakwat tu nak buat kuah banyak sikit. Itu tak boleh lah. Cuma nak sebut pada kita, benda tu ada khilaf yang diringankan oleh para ulama. Dia macam hukum makan ikan paus. Ada kata haram, ada kata halal. Yang kata halal berdalilkan dengan perbuatan siapa? Perbuatan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Perang, dalam suasana perang,
Perang pula kawasan duduk tepi pantai. Yang ada pada waktu tu hanyalah bangkai ikan paus diorang makan. Balik tanya Nabi, apa hukum makan ikan paus? Hud. Maka jawab Nabi diam, Nabi tak kata apa. Maknanya benda tu boleh. Dan ikan paus ni kalau kita tengok, dia sejenis haiwan laut yang bukan jenis amfibia. Kalau kita belajar sains, bukan jenis berdarah sejuk, dia jenis mamalia. Maknanya dia jenis darah panas. Dia satu spesies macam singa, macam harimau tu, cuma dia duduk dalam air je. Boleh makan tak boleh makan, perbuatan sahabat tu dia makan. Tapi kita banyak lagi ikan lain, makan ikan lain dulu lah. Okay. Cuma nak sebut pada kita, kalau tersepit sangat, boleh makan. Kalau mana, sebab hadis tu dia menunjukkan kepada keadaan sahabat tak ada makanan lah, sebab tu makan. Maknanya famanit turra, bila mana keadaan terlalu mudarat tu, maka dia makan. Hadis yang ke-12, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'a adh-dhubabu fi sharabi ahadikum falyaghmishu thumma liyanza'hu fa inna fi ahadi janahayhi da'an wa fil akhari shifaan, akhrajahu al-Bukhari. Okay. Hadis ni hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'a adh-dhubab, apabila ada lalat jatuh ke dalam minuman seseorang di antara kamu, maka benamkanlah. Ini mungkin banyak berlakulah dalam harian kita ni. Summa liyanza'hu, kemudian keluarkan lalat tu daripada minuman kamu. Fa inna fi ahadi janahayhi da'an, kerana sesungguhnya di salah satu sayapnya ada penyakit, dan pada sayap lainnya ada ubat ataupun penawar. Okay. Hadis ni, okay, nak buat tak nak buat? Okay, nak bincang dulu. Kita minum apa-apa minuman, tiba-tiba lalat hinggap, dia masuk betul-betul dalam gelas yang kita minum tu, dia masih lagi hidup, cuma dia tak boleh terbang dengan sebab sayap dia dah basah. Okay. Yang disebut dalam hadis ni situasi itulah. Maknanya bila mana lalat tu dia masuk, dia masih lagi hidup tapi tak boleh terbang. Lalat yang masuk dalam air kita tu, apa kita kena buat? Kita tekan dia sampai ke dasar gelas, lepas tu buang. Buang air tu, minum macam biasa. Kalau lalu, isu dia sekarang kalau lalu tak lalu. Dia ada riwayat lain, tekan sampai ke dasar, tekan sampai dia mampus ataupun mati tu. Maknanya kenyek tu, siapa tu lah bawah tu. Kalau lalat kecil, lalu lagi kot nak buat. Tapi kalau lalat yang besar, warna hijau, jauh lagi nampak warna hijau lah, lalu tak lalu nak buat? Itu tanyalah iman diri sendiri. Ada setengah orang air tak minum, tukar order air lain. Okay. Cuma sebahagian pendapat mengatakan kalau lalat tu dia masuk, dia mati terus. Masuk di permukaan tu dia mati. Buang sahaja. Tak perlu tekan sampai ke bawah. Sebab dalam hadis ni sebut yang hidup sahaja. Hidup tekan sampai ke bawah, buang. Cuma dia ada dua riwayat. Satu riwayat tekan sampai dia mati, yang kedua tekan sampai ke dasar saja, lepas tu buang. Dan air tu selamat untuk diminum sekiranya anda yakin dengan hadis Nabi. Kalau kurang yakin, order air baru. Okay. Cuma nak beritahunya, hadis sebut macam tu. Okay. Dan ada saintis yang buat kajian tentang hadis ni. Tentang hadis ni, maknanya sejauh mana apa yang Nabi sebut ni. Memang hakikatnya di sayap lalat tu dia ada bahagian daripada ubat dan ada bahagian daripada penyakit ataupun virus kita panggil. Okay. Jadi maknanya nak sebut kajian tu menunjukkan kepada kita benarnya hadis Nabi. Dia macam hadis Nabi sebut. Contoh hadis Nabi yang lain, Nabi sebut bila mana kita dengar kokokkan ayam pada waktu pagi, Nabi kata fas'alallahu rahmah, mintalah pada Allah rahmat. Maknanya berdoa minta rahmat sebab ayam tu telah melihat malaikat. Okay. Tapi kalau dengar salakkan anjing, nubahil kalb, salakkan anjing, fata'awwazu billah, maka
mintalah lindung kepada Allah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada syaitan. Kepada Allah daripada syaitan. Minta lindung. Okey. Jadi hadis tu ada sebahagian ahli sains dia buat kajian. Apa ada pada mata ayam, apa ada pada mata kambing, pada mata anjing. Sebahagian hadis sebut anjing dan keledai. Dua-dua. Okey. Mata ayam ni dia ada satu lapisan, dia boleh kesan. Orang kata apa? Benda-benda positif yang ada di sekeliling. Benda-benda positif yang ada di sekeliling. Okay. Adapun mata anjing dan juga mata, orang kata apa, mata keledai ni, dia ada satu lapisan tu dia boleh kesan benda-benda negatif. Benda-benda yang tak baik. Unsur-unsur yang tak baik yang ada di sekeliling kita. Sebab tu kalau kita tengok, bila mana kita dengar salakan anjing, ada tak? Kita rasa, kan orang selalu kaitkan kalau ada gangguan apa ke mesti ada salakan anjing lah lepas pada tu. Okay. Kalau orang yang duduk dekat dengan anjing lah, dengan tempat-tempat yang ada anjing, orang yang berjiran dengan orang yang pelihara anjing ni, kita akan tengok kadang-kadang dia kalau dia menyalak pada waktu-waktu biasa, okey. Dia menyalak pada waktu yang tak biasa dia menyalak. Orang yang dulu saya duduk Mamat, kita duduk perumahan yang ada orang-orang Cina semua. Okay. Dia ada waktu anjing dia menyalak macam biasa. Contoh kereta lalu, dia salak ya. Semua kereta lalu dia salak. Okay. Cuma bila mana pukul 2-3 pagi, pukul 2-3 pagi, waktu tu dia tak menyalak pun. Malam tu dia menyalak. Okay. Jadi apa yang kita boleh simpulkan situ? Kita balik pada hadis Nabi, fata'awwadhu billah minasyaitan. Minta lindung kepada Allah daripada syaitan. Bahasa mudahnya ada hantu lah tu. Mudah ceritanya. Tak payah duk rasa ada ke tak, ada ke tak. Ada lah tu. Confirm dah ada. Okay. Mana nak sebut pada kita benda tu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay. Cuma jangan kita buat khurafat pula, kita berlindung dengan cara yang diajar oleh Nabi tu sendiri. Okay. Kemudian hadis yang ke 13. Sebelum tu hadis 12 tadi nak sebut pada kita air yang terkena yang datang lalat tu, air tu suci. Dia suci air tu bersih, boleh diminum kalau air minuman. Ataupun kalau air tu air biasa, bukan air minuman, maknanya air takungan, air tu pun masih lagi bersih, boleh buat suci. Nak sebut pada kita bahawasanya air yang dicemari dengan lalat, air tu bersih. Cuma bila mana lalat tu masuk, kita tekan sampai ke bawah dan buang. Okay. Hadis yang ke-13, an Abi Waqid, hadis terakhir untuk bab ni. Al-Laythi radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma quti'a min al-bahimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyit. Dan daripada Abu Waqid Al-Laythi bahawa Nabi SAW bersabda, anggota yang terputus daripada binatang yang masih hidup adalah termasuk bangkai. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Okay. Hadis nak sebut pada kita apa-apa saja anggota haiwan yang bercerai daripada badannya dengan sebab patah, ditetak orang ke apa-apa, ataupun dipukul apa-apa sajalah. Okay. Benda tu ialah bangkai. Bila sebut bangkai, dia termasuk daripada najis lah. Benda yang tak bersih. Benda yang tak bersih. Okay. Jadi nak sebut pada kita, daripada hadis nak tunjukkan pada kita bahawasanya kena berhati-hati. Nak simpan apa-apa benda daripada bahagian-bahagian binatang ni, kena jelas dulu. Kena jelas lah. Maknanya benda tu dilarang lah. Okay. Saya nak sebut sikit, baru teringat tengah-tengah duk cerita bab ni teringat. Baru ni bila mana Hari Raya Korban baru ni, antara isu yang orang selalu duk tanya, bila mana sembelih lembu, khususnya lembu betina lah, okay, sembelih belah perut tengok ada anak dalam tu. Orang selalu duk tanya, status anak tu boleh makan tak? Kalau makan, nak kena sembelih macam mak dia juga ke? Okay. Ini pun khilaf macam isu dakwah sotong tadi. Okay. Sekiranya sebahagian ulama letak, kalau dia tu anak lembu yang ada janin lembu tu, dia berada dalam kantung dia lah, dia macam orang juga, dia duduk dalam rahim dia tu, dia tidak komplit sempurna, tak komplit.
Maknanya ada nampak bentuk lembu tapi tak komplit, kaki pun tak sempurna lagi, boleh makan, tidak perlu orang kata apa, sembelih apa-apa, tak perlu. Okey. Tapi kalau dia dah agak besar, maknanya kaki tu pun dah ada kuku, dah bentuk kasut dia dah, telinga pun dah ada. Okey. Yang tu ada dua pendapat, untuk disembelih ataupun tidak disembelih. Okey. Syafi'i menganjurkan untuk sembelih walaupun dia tak bernyawa. Maknanya nak makan tu kena sembelih bagi putus juga dua urat dia, bagi putus. Okey. Sebahagian pendapat yang lain mengatakan makan macam biasa sebab dia belum bernyawa macam lembu yang dewasa. Itu pendapat lah, sebab benda ni selalu orang tanya, tapi kes ni jarang je berlaku sebenarnya, kadang-kadang je berlaku. Okay. Cuma nak sebut pada kita, kalau berlaku nak buat macam mana, macam tu lah. Maknanya ikut apa yang telah disebutkan tadi. Sesar kita 13 buah hadis daripada bab berkaitan dengan air ni. Maknanya nak sebut pada kita secara kesimpulannya, 13 buah hadis ni menunjukkan jenis-jenis air yang suci yang dah kita bahas pada awal-awal 2-3 minggu yang lepas. Kemudian keadaan air yang dicemari. Keadaan air yang dicemari macam mana? Adakah dia najis ke? Contoh yang dicemari dengan lalat apa semua-semua tadi, dan juga cara nak menyucikan najis menggunakan air macam mana? Macam hadis yang dah kita sebut tadi, hadis seorang Arab Badui datang dan dia kencing dalam masjid tu. Okay. Kemudian kita pergi kepada hadis yang pertama untuk bab yang kedua, iaitu bab berkaitan dengan bekas. Bab yang kedua ni dia ada 8 hadis. Ada 8 hadis. Malam ni insya-Allah kita akan bahas takat yang kita sempatlah. Hadis pertama, an Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhuma. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sahafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Hadis riwayat daripada Hudzaifah ibn al-Yaman, seorang sahabat Nabi. Nabi kata, janganlah kamu minum daripada bekas yang dibuat daripada emas dan perak, yakni gelas yang dibuat daripada emas dan perak, dan jangan pula kamu makan daripada pinggan yang diperbuat daripada kedua-duanya, daripada emas dan perak. Okay. Kerana bekas seperti itu, sama ada gelas ataupun pinggan, untuk mereka di dunia, mereka tu merujuk pada orang kafir, khususnya musyrikin Mekah, khususnya tamadun-tamadun besar yang ada di sekeliling Mekah, iaitu Rom dan Parsi. Sebab memang orang kaya akan makan dengan bekas yang dibuat daripada perak dan juga emas. Dan untuk kita di akhirat, untuk kamu semua nak makan dengan bekas macam tu di akhirat. Okay. Hadis nak sebut pada kita bekas-bekas yang haram dimakan, dan para ulama mengeluarkan pandangan-pandangan dalam isu ni. Okay. Yang pertama sekali, apa sebab dilarang makan daripada pinggan ataupun gelas yang dibuat daripada emas dan perak? Pendapat yang pertama mengatakan, para ulama kata, dianya amrun ta'abbudi. Amrun ta'abbudi ni maksud dia apa? Tuhan suruh lagu tu, Nabi sebut lagu tu, kita buat lagu tu. Tak soal dah. Sebab apa haram? Apa logiknya tak boleh makan? Adakah makanan tu akan berubah kurang zat ke? Kena buat kajian dulu baru kami nak buat. Tak perlu. Sikap orang beriman tak tunggu macam tu. Orang beriman bila mana jelas hadis sebut kata larang, tak ambil maknanya stop tu. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, kata para ulama, antara sebab dilarang makan daripada pinggan ataupun gelas yang dibuat daripada emas dan perak ni, sebab kedua-dua logam ni, emas dan perak ni ialah logam yang bernilai. Kalaulah logam yang bernilai itu dijadikan barang kegunaan harian, maka orang akan nampak emas dan perak ni logam biasa je, macam besi, macam benda lain, dengan sebab selalu duk guna hari-hari. Jadi dia punya nilai benda tu jatuh standard lah, kita kata jatuh standard. Itu yang disebutkan oleh para ulama lah. Okay. Jadi nak sebut pada kita, pendapat yang paling ramai sebut benda tu diharamkan dengan sebab ia khusus untuk orang-orang yang di akhirat nanti, ataupun orang-orang yang beriman. Dan yang kedua, benda ni melambangkan kesombongan.
Nabi larang tu sebab unsur sombong. Nabi larang tu sebab ada unsur sombong. Sebab tu kau tengok ada hadis Nabi larang para sahabat dan Nabi sendiri pun tidak makan menggunakan meja. Bila kita sebut hadis ni kejut juga kita sebab rumah kita duk ada meja makan. Memang makan atas meja makan pun. Bukan makan atas meja makan. Atas meja duduk atas meja, maknanya guna meja. Duduk atas kursi guna meja. Kedai makan pun macam tu. Tiba-tiba ada hadis larang makan menggunakan meja. Lapik pakai meja tak boleh. Kita tengok hadis ni semacam. Ada orang kalau dia baca hadis dia tak faham. Dia duk nampak oh haram lah. Kena bakar kot meja makan kat rumah. Duk nampak lagu tu. Okay. Apa sebab Nabi sebut lagu tu? Pertama, tengok zaman. Sebab tu nak faham hadis ni kena tengok zaman dulu. Zaman Nabi yang makan guna meja ni orang kaya sombong lawan Islam sahaja. Orang miskin tak buat. Orang kafir miskin pun tak buat. Jadi Nabi dia tak suka menyamai dengan orang-orang kaya yang sombong ni. Sebab ada kalangan sahabat yang kaya, mereka mampu beli meja pun. Tapi Nabi tak benarkan. Dia sama macam hadis ni tuan-tuan. Hadis larangan buat saf di antara tiang. Masjid kita ni ada tiang. Ada hadis Nabi larang kita buat saf. Contoh kita solat terputus dengan sebab ada tiang. Kalau solat rapat-rapat lah, saf rapat-rapat. Nabi kata la tusawwis sufuf bainal amudain. Jangan kamu buat saf di antara tiang-tiang. Sebab apa Nabi larang? Kau tengok ada sebahagian tempat di Malaysia tak ada kot. Di negara Arab ada setengah-setengah masjid tiang je dia akan selang jauh. Dengan tujuan tidak mahu terputus dengan tiang tu. Kalau kita tengok hadis tu, sebab apa Nabi larang para sahabat solat buat saf diputuskan dengan tiang ataupun dipisahkan dengan tiang? Sebabnya masjid zaman Nabi ni kita sebut tadi tiangnya ialah menggunakan batang pokok kurma ataupun tamar. Dan dia tidak digali dalam untuk pastikan kukuhnya tiang tu. Tak digali dalam. Dia bukan macam tiang masjid kita. Maknanya dia bagi boleh berdiri je. Maknanya gali sikit, bukanlah letak besi, letak simen bagi kerah pun tak. Jadi antara sebab Nabi larang tu ialah takut buat saf itu roboh satu masjid. Sebab tu Nabi larang. Cuma kalau kita baca hadis tu hanya sekadar melihat lafaznya, kita tak melihat latar zamannya, kita akan nampak sempit. Sebab tu kita akan tengok ada orang dia buat saf hari ni walaupun tiang masjid kita ni tiang simen, tiang besi, terajang pun patah kaki, bukan patah masjid, bukan patah tiang tu. Jadi nak sebut pada kita nak amal satu benda ni kena mau cerdik, kena mau tengok dia punya latar tu dulu macam mana. Jadi itu antara benda. Jadi para ulama sebut hadis ni pun sama. Hadis emas dan perak ni pun macam tu. Tapi jumhur mengatakan larangan tu kekal sampai kiamat. Hatta kalau kita kaya pun tak boleh pakai. Cuma nak sebut pada kita suasana kekayaan manusia di akhir zaman ni, ada dah setengah-setengah tempat dia tengok emas dan perak ni biasa. Di mana tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube ada di negara-negara Arab yang maju, emas dan perak menjadi benda yang common, biasa je. Kita pergi ke Abu Dhabi, Dubai. Ini antara tempat yang orang kata apa, first class lah, tempat-tempat yang mahal. Okay. Dalam mall-mall Abu Dhabi ni, saya pernah pergi zaman kita belajar tu, transit semua. Dia ada satu vending machine. Vending machine ni tempat macam tempat kita ni jual air lah, masukkan duit tu jual air, jatuh air. Okay. Tapi di Dubai ni ataupun di Abu Dhabi ni, mesin tu ialah mesin jual gold bar ataupun emas tu, kepingan emas. Dia jual ikut vending machine. Okay. Dan mesin tu orang tak angkat pun. Maknanya malam-malam tak ada orang nak angkut pun. Nak sebutnya ramai kaya orang negara tu. Okay. Dan dia ada satu restoran di menara yang paling tertinggi dunia ni, Burj Dubai ni. Tingkat berapa saya tak ingat. Restoran itu hanya
Orang kaya, pemain-pemain bola sepak dunia yang pergi situ. Okay. Restoran tu dia ada buat satu hidangan beef steak, makanan western lah. Okay. Harga dia 17,000 USD. Berapa ribu Malaysia tak tahu lah. Okay. Kali 4. Apa mahal? Beza daging tu. Pertama, daging tu memang mahal lah. Dia ada daging-daging yang kategori mahal tu. Sampai, bukan kata Dubai pun, di Malaysia pun ada kedai-kedai makan. Kalau kita pergi di KL, kedai-kedai steak ada yang jual satu keping tu sampai 7,000 satu hidangan. Ada. Okay. Cuma yang membezakan di Dubai tu, satu, daging tu mahal. Yang kedua, atas hidangan tu ditabur dengan debu emas. Tu je. Kopi-kopi ditabur dengan debu emas. Kuih ditabur dengan debu emas. Orang ni kalau dia kaya, dia akan sampai satu tahap tak tahu nak buat apa benda tu yang pergi makan. Nak tunjuk dia kaya, emas pun aku makan. Kaya tu. Terlalu kaya. Cuma nak sebut pada kita, suasana tu menjadikan orang-orang sana nampak emas tu benda biasa. Dia tak macam tempat-tempat lain lah. Maknanya nampak emas tu adalah rasa benda tu berharga, nak simpan, nak letak tempat selamat. Bagi dia orang benda tu dah jadi benda yang common. Maknanya zaman tu telah sampai. Okay. Hadis yang kedua, wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladhi yashrabu fi ina'il fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Daripada Ummu Salamah ni isteri Nabi yang berumur. Kita cerita sikit Ummu Salamah ni. Ummu Salamah ni suami dia nama Abu Salamah. Abu Salamah antara sahabat Nabi yang tercedera dalam perang Uhud. Balik perang Uhud, dia wafat. Dia tak mati syahid dalam perang Uhud. Dia luka. Habis perang Uhud tu dia hidup lagi. Balik rumah, tak lama dia meninggal. Ummu Salamah ni, isteri dia ni, sayang sangat-sangatlah dengan Abu Salamah. Kalau kita baca cerita Ummu Salamah dengan Abu Salamah sebelum dia kahwin dengan Nabi ni, maknanya ketika mana suami dia tu Abu Salamah, dia nampak di mata dia Abu Salamah lelaki paling baik, paling handsome, paling bertanggungjawab, tak ada orang lain. Sehingga dia ni sayangnya kepada Abu Salamah, dia pernah buat perjanjian, tulis surat. Dalam surat tu tulis, sekiranya Ummu Salamah mati dulu, Abu Salamah tak akan kahwin dengan mana-mana perempuan. Kalau Abu Salamah mati dulu, Ummu Salamah tak akan kahwin dengan mana-mana lelaki. Okay. Jadi Abu Salamah ni dia sahabat Nabi. Dia tengok surat tu, dia pun kata perjanjian ni tak betul lah. Surat ni kurang elok lah. Dia kata macam ni lah, kalau aku mati dulu, dan aku rasa aku mati dulu sebelum kamu, aku doakan supaya yang menggantikan tempatku ini lebih baik pada aku. Ummu Salamah tak boleh terima doa tu. Cuma dia habis takat tu je lah. Dia habis takat tu. Okay. Takdir Tuhan, Abu Salamah meninggal lebih awal daripada Ummu Salamah. Hari kewafatan Abu Salamah tu, Ummu Salamah ni dia jadi macam histeria, macam meracau. Suami dia yang dia sayang. Nabi pergi, Nabi tenangkan Ummu Salamah. Nabi ajar kepada Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, doa dengan doa ni bila mana dengar musibah. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, beri pahala terhadap musibah yang dah kena pada aku, maka tukarkan pahala tu lebih baik daripada musibah yang dah kena ni. Dia pun berdoa lah dalam keadaan sedih tu, berdoa. Nabi pun tengok jenazah Abu Salamah, Nabi tutup mata Abu Salamah. Dalam riwayat sebut, sebab tu sunnah kepada kita bila mana kita tengok mayat yang mata dia terbuka, kita tutup. Urut mata dia bagi tutup, elok. Sebab itu menutup fitnah kepada mayat. Lalu Nabi pun doa kepada Abu Salamah. Nabi kata, Allahumma ghafir li Abi Salamah warfa' darajatahu fi 'illiyin. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah dan angkatlah kedudukannya di 'illiyin, tempat-tempat orang-orang yang baik. Nabi uruskan jenazah Abu Salamah selesai. Maka menjandalah Ummu Salamah. Ummu Salamah ni dia agak berumur lah, 50 lebih dah umur dia pada waktu tu. Okay. Maka pada waktu tu Ummu Salamah ni, Nabi duk tengok Ummu Salamah ni kesian sebab anak-anak kecil ramai. Okay.
Jadi Nabi pun tawarkan, Nabi sebut dalam satu majlis dengan para sahabat. Kita beri laluan azan dulu. Kita sambung sikit cerita Ummu Salamah tadi. Bila mana wafat Abu Salamah, Nabi uruskan jenazah dia, maka Nabi kata kepada para sahabat, sesiapa yang inginkan kebaikan, maka pinanglah Ummu Salamah. Siapa-siapa yang inginkan kebaikan, pinanglah Ummu Salamah. Maka para sahabat pun berlumba-lumba lah, terutamanya kibar as-sahabah, sahabat yang besar-besar ni. Pertama sekali yang pergi pinang Umar Al-Khattab. Umar pergi pinang, tak berjaya, tak dapat. Sebab dia orang bukan berkenan ke Ummu Salamah tu, dia orang nak ke doa Nabi tu. Nabi kata, siapa yang nakkan kebaikan, pinang Ummu Salamah. Okay. Umar pergi pinang, tak berjaya. Umar beritahu kepada Abu Bakar, kamulah pula cuba. Kamu cuba. Akhirnya Abu Bakar pergi, tak berjaya juga, tak dapat. Beritahu pada Nabi, ya Rasulullah, kami dah pergi, tak ada orang, kalangan kami ni tak berjaya. Okay. Maka Nabi sendiri yang pergi pinang untuk diri Nabi lah. Bila mana Nabi SAW pinang, Ummu Salamah ni dia jadi teragak-agak, dia tak terima terus. Cuma dia berat nak terima. Okay. Pertama sekali dia duduk teringat
doa Abu Salamah dulu. Abu Salamah kata, kalau aku mati, aku harapkan tempat aku diganti oleh orang yang lebih baik. Memang Nabi lebih baik daripada Abu Salamah, sebab Nabi tu Nabi orang paling baik. Okay. Maka Ummu Salamah pun kata, ya Rasulullah, aku bukan tak mau terima, tapi aku ada 3 sebab payah nak terima. Nabi kata, apa sebab dia? Sebab pertama, aku ni perempuan yang sudah berumur 50 lebih, nak dekat 60 dah berumur dah. Okay. Yang kedua, aku ni ramai anak, anak-anak kecil ramai. Yang ketiga, dia bimbang sebab ramai anak, kalau dia kahwin dia tak dapat nak beri sebaik, orang kata apa, khidmat kepada suami baru dia. Okay. Yang ketiga, dia kata, aku ni kuat cemburu. Tak boleh tengok. Cemburu umum, orang perempuan semua ada cemburu. Okay. Cuma dia ada satu penyakit ni, dia kuat cemburu. Dia tak boleh. Langsung tak boleh. Kuatnya cemburu Ummu Salamah ni, kita boleh kata hari ni tahap dia anti poligami. Tak boleh tengok. Dan Nabi memang poligami pun. Nabi dah ramai isteri. Nabi kata pada Ummu Salamah, Nabi kata, wahai Ummu Salamah, kalau kamu beri alasan kamu berumur, aku juga lelaki yang sudah berumur. Kalau kamu beri alasan ramai anak, aku juga lelaki yang menguruskan ramai anak tiri. Sebab ada isteri-isteri Nabi. Sebab Nabi ni kahwin anak dara, Aisyah je, yang lain semua janda yang ada anak. Okay. Kemudian Nabi kata, sekiranya kamu beralasan kamu cemburu, maka aku akan doakan pada Allah untuk Allah Ta'ala hapuskan ghirah. Ghirah tu maksudnya cemburu. Bila mana dia dengar Nabi sebut, Nabi nak doa supaya hilang cemburu, dia terima pinangan Nabi dan dia jadi isteri Nabi. Dan dialah satu-satunya isteri Nabi yang tidak ada cemburu bila mana dia tengok Nabi tu bermalam pada rumah isteri lain. Tak ada cemburu. Okey, steady. Dan yang paling kuat cemburu ialah Aisyah radhiyallahu anha. Sebab tu kau tengok ada riwayat Ummu Salamah, dia masak kat rumah dia. Pada waktu tu giliran Nabi di rumah Aisyah. Kebetulan Nabi pula panggil sahabat ada makan-makan rumah Aisyah. Aisyah ni perempuan muda yang memang agak kurang pengalaman memasak berbanding perempuan-perempuan ataupun isteri-isteri Nabi yang lain lah. Ummu Salamah ni memang kelebihan dia pandai masak lebih daripada orang lain sikit. Kelebihan dia. Jadi Ummu Salamah, dia dengar Nabi duk buat makan-makan rumah Aisyah, dia masak sikit. Tujuan dia nak bagi Aisyah tu ringan sikit lah. Nak bagi Aisyah tu tak letih masak banyak. Okay. Dia arahkan, orang kata apa, pembantu dia Ummu Salamah ni hantar makanan tu ke rumah Aisyah. Okay. Bila mana Nabi SAW duduk dengan para sahabat, Aisyah pun ada duduk masak apa semua, maka orang ketuk pintu. Yang ketuk pintu tu ialah pembantu Ummu Salamah. Bila mana Aisyah buka pintu, dia tengok, okey, ni pembantu Ummu Salamah bawa makanan. Dia pun kata, ni tu puan suruh bagi makanan ni. Aisyah pada waktu tu dia datang kecemburuan dia. Umum lah, secara umum. Mana-mana orang perempuan pun macam tu. Okay. Dia terlintas. Dia rasa Ummu Salamah ni nak tunjuk dia terror dan nak tackle Nabi lebih, nak suruh Nabi sayang lebih. Orang tak suruh masak, pandai-pandai masak. Tahu dah giliran kita ni tak payah pandai-pandai masak. Walaupun aku kurang pandai, janganlah nak tunjuk lebih-lebih kok. Okay. Jadi dia ambil talang makanan tu, dia masuk dalam rumah, dia buat-buat belaga dengan pintu rumah, jatuh talang tu sampai pecah talang tu dan tumpah makanan tu. Nabi tengok, sahabat pun diam. Tengok muka Aisyah pun Nabi dah tahu muka mengajuk. First Nabi ambil talam, Nabi bagi pada tuan pembantu tu, bagi talam ni kepada Ummu Salamah, ganti talam baru. Okay. Lepas tu Nabi kutip makanan-makanan yang elok, Nabi letak dalam bekas lain. Nabi masuk ke dapur, Nabi simpan elok-elok lah. Okay. Sahabat diam. Sahabat segan lah benda tu. Okay. Nabi tengok sahabat tu segan sebab dia orang tahu Ummul Mukminin Aisyah ni merajuk. Apa Nabi buat? Nabi kata, hari ni cik puan angin tak elok. Tu bahasa saya lah.
Jadi jangan terkejut hadirin sekalian. Cik Puan angin kurang elok hari ni. Jadi sahabat pun faham. Dia orang makan apa yang ada. Okay. Lepas habis makan-makan, keluar, sahabat keluar. Saya nak sebut sini, Nabi tu sendiri, dia tak panggil Aisyah. Dia taklah buat macam setengah-setengah orang. Apa benda tarik muka itu? Tetamu duk ada ramai ni. Tunggu-tunggulah lepas orang-orang keluar nak tarik muka pun. Nabi tak kata apa. Nabi diam. Nabi tak marah Aisyah. Okay. Dan benda tu habis macam tu je. Nabi tak pergi tanya Ummu Salamah sebab Nabi tak menangkan dua-dua. Nabi taklah burukkan Ummu Salamah depan Aisyah, ataupun Nabi tak juga pergi tanya Ummu Salamah apa sebab Nabi nak menangkan dua-dua. Sebab takut silap faham tu boleh terjadi. Takut silap faham tu boleh terjadi. Jadi itu cara Nabi SAW dia menguruskan isteri-isteri dia. Jadi hari ni orang duduk viral kan, 2-3 hari ni isu seorang perempuan yang mati kena jeruk kan di suami dia. Okay. Ramai lah orang mengulas isu ni. Saya tengok ramai orang duk ulas isu ni. Ada yang saya tak tahulah apa kes sebenar pun tak tahu. Kita nak tahu isu tu, kita kena tengok apa sebab perempuan tu kena jeruk, apa sebab lelaki tu sampai nak pergi jeruk suami dia. Okay. Cuma nak beritahunya hari ni kerana rumah tangga ni memang tak boleh nak elok. Dan kalau kita tengok rumah tangga Nabi ni macam tu juga, macam rumah tangga kita juga hari ni. Cuma sebahagian orang dia duk ingat rumah tangga Nabi ni tak pernah bergaduh, isteri Nabi tak pernah tarik muka, tak. Riwayat cukup banyak isteri-isteri Nabi merajuk. Bahkan ada hadis Nabi sendiri tak tahan dengan perangai isteri Nabi. Nabi tak balik rumah siapa-siapa selama sebulan. Ada hadis riwayat Bukhari. Nak tunjuk kepada kita Nabi dan para sahabat mengalami konflik rumah tangga, tapi Nabi tunjukkan cara menguruskan. Yang jadi masalah hari ni, pertama, saya tak pastilah, saya nak kata pun ni pendapat peribadi saya. Cerita orang bercerai di negara kita ni dia mudah heboh sikit. Terutama yang bercerai tu kadang-kadang mai daripada kalangan ustaz-ustaz ataupun agamawan. Jadi cepat nak panas sikit. Tapi kalau cerita orang bukan Islam bercerai, dia tak panas macam cerita orang Islam bercerai. Jadi ada something sikit lah kita tengok. Okay. Wartawan ni pun kena rujuk banyak juga. Kena tengok apa sebab kadang-kadang dia orang desperate, tak ada berita, dia orang nak cari berita, dia orang carilah mana berita yang nampak panas sikit. Jadi benda tu kadang-kadang corak cara masyarakat tu menyebabkan kadang-kadang krisis rumah tangga elok je tapi boleh jadi tak elok. Cuma nak sebut pada kita banyak benda kalau kita nak gali daripada hadis Nabi cukup banyak. Okay. Cuma waktu tak mengizinkan. Cuma kita berhenti dekat cerita Ummu Salamah tu lah. Okay. InsyaAllah kita akan sambung minggu depan hadis yang kedua tu, hadis Ummu Salamah tu. Kita baru cerita perawi dia, tak cerita lagi apa yang dia sebut tu hadis tu. Okay. Kita sambung minggu depan insyaAllah. Semoga Allah Ta'ala beri pada kita rahmat dan berkat. Okay. Sebelum tu ada soalan yang nak tanya. Kalau ada yang nak tanya dalam beberapa waktu yang ada. Minggu depan okey. Tak apa. Setakat tu sajalah. Okey. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.